selepas kita mati, hidup di zaman alam barzah ni, nak jumpa muka nakir ni, jangan bawa dosa. Kalau kita bawa dosa, kita ada masalah besar nanti. Jadi kita nak tinggal 3 benda kena ingat. Pertama, anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jariah kita. 3, ilmu yang bermanfaat. 3 benda ni. Jadi anak soleh ni kita kena didik daripada Allah ni lah. Janganlah ajak bagi dia benda-benda yang bukan. Ajak dia pegang tasbih. Saya, anak-anak saya, kecil-kecil saya suruh zikir lah, bagi tasbih seorang satu. Kadang-kadang seorang sampai 3-4 biji tasbih. Kan? Pada kita tanam kepada diri dia tu. Untuk dia berzikir kepada Allah. Pertama sekali, suruh dia rajin selawat. Jadi tasbih tu akan ingat dia. Bila dia pegang tasbih, dia tengok tasbih, dia nak zikir. Ini kita bagi telefon, dia kan nak tengok macam-macam lah. Google lah, macam-macam dalam tu ada. Jadi kita berubah. Angin tuan-tuan. Carilah tasbih yang bagus-bagus. Hadiah kepada anak isteri kita. Untuk pastikan mereka menjadi anak yang soleh ataupun isteri yang solehah. Kita ada pada orang yang kita ada tu, dia jadi orang yang baik, orang soleh. Kita dapat manfaat nanti di akhirat. Tak rugi pun. Daripada kita bagi benda-benda yang lain, duk hadiah baju apa yang bukan-bukan, baiklah kita hadiah tasbih. Pakat petai tasbih, lepas ni hadiah orang tasbih. Tasbih janganlah beli tasbih plastik tu sebab tak ada roh. Kan? Beli tasbih yang betul-betul, yang koka ke, boleh lah ke. Tapi bagi saya, tasbih bagus adalah tasbih yang asal dia. Macam saya sebut tadi dah, tasbih buah zikir tadi, pokok zikir tadi. Nama dia pun pokok zikir. Kan? Buah dia pun memang biji, memang dia datang tu macam tasbih saja, dengan lubangnya ada dah. Allah dah bagi keistimewaan dia. Dan pokok ni pun bertasbih kepada Allah. Sepanjang umur dia. Bayangkan sangat berkat. Kalau kita dapat guna dia sebagai untuk kita berwirid, Masya Allah. Luar biasa nanti tuan-tuan. Jadi saya saranlah tuan-tuan. Saya saranlah tuan-tuan semua agar lepas ni nak hadiah orang, tak tahu dah hadiah jam ke apa lagi lah. Bini pun tak payah hadiah gelang mai-mai sampai lengan, sampai penuh, sampai tak ada, tak usah lah. Tak bermanfaat sangat pun. Menambahkan lagi mazmumah, bahasa bangga hingga heran diri. Ni beramai banyak ni. Laki sayang, sayang abang lah. Tahu dia. Tak usah, kita bagi tasbih kat dia. Yang kalau sayang abang, ni. Rajin bangun tengah malam, zikir. Subhanallah, subhanallah, ke selawat ke. Kita kalau sayang suami, cari buat zikir, buat tasbih yang berperih. Tak payah hadiah yang lain. Kita kena ingat, pokok pangkai kita. Kita ni hidup untuk nak menghadap Allah. Mudah-mudahan kita dapat keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu Allah, melihat Allah. Barulah kita masuk syurga. Nak tengok. Nak jumpa Allah. Yang penting kita nak bertemu dengan Allah, menatap wajah Allah. Jadi kita kena ingat tu lah. Jadi kita kena carilah benda-benda yang boleh bawa kita kepada Allah. Benda-benda yang mendapat keridhaan Allah. Di antaranya tasbih ni lah saya rasa. Sebab alat, mana ada orang bawa tasbih, buat berapa ada kau orang bawa tasbih pergi naik kelab, tak pun. Orang pegang tasbih ni orang zikir saja. Tak kira lah dia zikir apa pun. Tapi benda tu alat untuk bawa kita kepada Allah. Jadi dengan kita berbekam tadi, insya-Allah mudah-mudahan dengan kita bekam hijamah makrifat tadi, mudah-mudahan dengan kita keluar segala darah-darah kotor yang ada dalam badan kita nanti, akan memudahkan kita untuk beribadah pada Allah. Jadi masalah anak-anak degil nakal itu tuan-tuan berubah kaedah berubat dia. Ubatlah dengan berbekam. Masalah anak-anak ke, isteri ke, apa saja penyakit lah. Penyakit rohani kita ke, apa saja. Degil, pergi bekam insya-Allah. Saya pengalaman dalam berbekam ni, ya Allah. Jumpa macam-macam lah. Jadi saya rasa bekam. InsyaAllah dengan bekam marifat ni nanti, mudah-mudahan orang yang kita bekam ni dia dapat manfaat yang banyak. Pergi bekam. InsyaAllah dengan kita bekam tadi, insyaAllah. Jadi bekam marifat ni sebenarnya yang saya maklumkan tadi, dia ada 17 tempat. Kita baru masuk poin ketiga, Al-Qahil. Ada lagi. Ada lagi berapa belah? 14 lagi. Itu baru bekam marifat. Di dalam bekam marifat tu, kita sambung. Habis bekam marifat ni insya-Allah, kalau Allah panjang umur saya akan bagi yang kedua. Dalam bekam marifat tu, terdirinya
bekam Nur Muhammad. Muhammad ni pula dia ada 17 pula. Kalau kita dapat bekam marifat, kemudian kita bekam Nur Muhammad pula, masya-Allah. Mudah-mudahan cahaya Nur Muhammad tadi yang masuk dalam tubuh badan kita ni akan bercahaya-cahaya. Bila Nur Muhammad bercahaya ni, insya-Allah kita ni nak buat ibadah ya. Seronok. Sebut Allah ni kita rasa lazat, seronok beribadah, seronok. Kemudian kita buat bekam yang kedua dalam bekam marifat ni juga. Dia ada bekam untuk roh kita. Pastikan roh kita ni berada tempat yang betul. Mudah-mudahan bila di akhir kalam kita nanti kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita takut kalau kita tak jaga roh kita nanti, kawasan roh kita nanti, roh yang nak tempat duduk dia tu, sebelum dia nak akhir kalam dia mesti duduk tempat tu. Ada 17 yang saya sebut tadi. Roh ni tadi ada 17 dia punya point dia. Duduk di depan dada kita ni. Jadi kita buat, berapa orang yang buat tu, banyak orang tak tahu kan. Kalau tahu pun dia pun tak buat kat orang. Jadi tuan-tuan pergi cari orang yang faham, yang reti ni untuk buat ni. Kalau kita dapat buat bekam marifat, buat bekam Nur Muhammad, bekam roh, masya-Allah. Kalau kita buat 3 ni, masya-Allah. Lepas tu lagi kalau kita buat paling kurang pun 3 bulan sekali kita buat. Untuk pastikan bukan apa, kita ingat hidup kita ni hanya untuk bertemu, bukanlah kita nak buah kereta banyak, bini banyak, duit banyak, makan banyak, tak, itu semua tak pergi mana. Kita yang penting nak dapat keredaan Allah. Nak dapat keredaan Allah, syarat utama dia apa dia? Apa dia syarat utama kita nak dapat keredaan Allah? Kita buatlah apa yang disuruh oleh Allah. Nak dapat suruh yang Allah tu apa dia? Kita kena ni ya. Kita mengajilah. Mengaji syariat, mengaji hakikat, makrifat, balik pastikan tubuh badan kita ilmu. Rasulullah kata dah, kita kena ada ilmu tentang badan kita kena ada. Kalau kita tak ada ilmu dalam badan, habislah. Kita tak faham perjalanan badan kita sebab penyakit. Kita tak faham sebab penyakit ada dalam badan kita. Kalau kita faham sebab penyakit ada dalam badan kita, main macam mana? Senanglah kita nak buang dia. Jadi senang. Dalam Islam ni senang sebenarnya. Nak buat, jaga badan pun bukan payah. Ada dah. Kita belajar. Ilmu ni bukan tak payah kita pergi ke orang. Saya bagi ilmu ke tuan-tuan. Tuan-tuan buat ya. Buat sendiri. Ilmu ni buat sendiri. Tujuan saya mengajar ni adalah untuk diri kita. Anak bini kita, saya pun belajar bekam pun hanya untuk diri saya. Tapi bila orang minta tolong, kita berbuatlah. Bagilah. Tak rugi. Zaman yang akan datang ni, lagilah kita perlu benda ni. Sebab zaman ni dia akan dua. Zaman ummah pertama, zaman ummah kedua. Zaman ummah kedua ni dia kembali balik macam mana zaman ummah pertama tadi. Kita kena ingat. Bila kali zaman kita, benda-benda macam ni lagilah kita akan kena ada untuk keperluan kita pada masa tu. Pasal dah pun kena ada, tambah masa tu lagilah kita kena ada. Jadi Tupang, alhamdulillah. Tupang ada kemudahan yang ada ni macam TV live ni live ni kita perlu ambil daripada kita dengar benda-benda apa orang tengok dalam internet macam-macam ada kan. Kita lah kena pandai pilih benda tu bermanfaat atau tidak pada kita. Kalau kita pergi duk dengar orang duk maki orang, duk buat fitnah ada apa dia, rugilah. Kita pun dapat dosa kering saja. Tapi kalau kita cari benda yang baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat keredaan Allah. Jadi insya-Allah saya cubalah buat yang terbaik dalam pengajian makrifat ni. Cuba nak bagi ilmu ni pada tuan-tuan untuk tuan-tuan amal. Seperti mana yang saya maklumkan minggu lepas, siri yang kedua tu. Jadi kita bekam makrifat ni, saya nak tunjuk cara. Nanti saya tunjuklah cara iris dulu. Nanti tuan-tuan praktis. Nanti dia ada bacaan dia. Saya akan cerita laju lah sebab dia banyak lagi kena belajar. Cara iris dia, bacaan dia, macam mana apa kita nak panggil. Tapi cuma saya nak ajak pada ni, macam mana kita nak belajar iris. Orang dia tengok pisau iris, pisau takut, riau. Tapi orang dulu iris pakai pisau lipat. Orang tua-tua dulu, dia buat bekam pakai tanduk. Dia pakai pisau lipat. Pisau lipat tu kalau 30 orang pisau tu dia pakai. Bayangkan. Hari ni kalau kita pakai satu pisau, jenuh lah, orang bising lah. Tapi kita gunakan benda yang selamat lah. Jadi saya sarankan tuan-tuan guna pisau yang disebut pisau pelit. Cari pisau pelit. Syarat untuk nak iris ni dia ada syarat dia.
Cara yang pertama, pisau yang pakai tu mesti tajam. Kalau tuan-tuan pakai pisau yang tak tajam, yang tumpul, orang yang kita bekam ataupun kita bekam diri kita sendiri sakit. Jadi pisau yang tajam ni, kita iris dia tak terasa pun kita kena iris dah. Sedap-sedap dah kena iris dah. Betul ke tak? Kita kena cubalah. Cak pisau yang tajam tu. Jadi pisau tajam ni susah dapat. Dulu saya duk pakai cap boya. Cap boya ni pisau Stephen Asset yang tajam. Tapi duk terkena banyak kali dah. Tak dapat pisau cap boya yang asli. Kan? Dapat yang orang dah ciplak. Jadi kita yang belajar duk bekam orang ni menggunakan pisau pelik ni tahulah. Dapatlah. Pisau cap boya pun dia pada tiru. Kan? Jadi senang ya. Nak beli cap boya ni, kita kepak dulu. Kalau kepak dia patah, mana tu insya-Allah pisau tu asli. Tapi kalau kita kepak dia tak mau patah, dia lihat tu bukan pisau cap boya tu. Tapi kadang-kadang dia pun pandai juga, orang yang tiru ni dia pun bijak juga, dia buat juga nak bagi mudah kepak. Tapi hari ni saya pakai sejenis pisau saya dapat daripada Pakistan. Pakistan. Pisau dia memang tajam. Dan tu tajam murah. Jadi kita tak sikit je dia dah teriris dah. Jadi mesti syarat pertama adalah tajam. Pisau yang kita pakai tu kena tajam. Dan pisau tu kita kena pakai buang. Pakai buang. Zaman dulu orang pakai pisau lipat. Tu tak apalah. Lah ni tak boleh dah. Penyakit macam-macam. Jadi kita pakai buang. Jadi pisau tu tak boleh guna orang lain lah. Dia pakai seorang tu je. Lepas dia guna, kena buang. Dan pisau tu pun kena ingat, irisan dia tak bolehlah sampai satu pisau tu untuk sampai berpuluh-puluh tempat tempat kita nak bekam tu. Dia hanya takat 5 satu pisau, satu mata ujung dia tu hanya takat 5 lubang, 5 tempat kita bekam. Ni saya buat contoh lah. Pada hari ni saya dapat dah. Kita nak praktis ni, kita gunakan buah tomato. Ni buah tomato. Buah tomato dia kulit kita ni macam kulit kita, lebih kurang nipis macam tu lah. Jadi tuan-tuan kena pandai nak iris dia. Jadi pisau ni di antara benda yang kita kena ada sama sarung tangan lah. Bila nak bekam ni kena pakai sarung tangan. Beli sarung tangan getah tu. Kemudian pisau yang tajam. Tak apalah tuan-tuan carilah. Tapi saya nak saran lah beli pisau jenis pisau nama klasik. Itu pisau yang tajam lah. Boleh dapat dekat Maidin, banyak jual. Tapi beli dia. Dan pisau ni dia macam ni lah. Jadi kita kepak dia. Sebab kita nak pakai sebelah saja. Kita kepak dia. Kita kepak dia macam tu. Kita ambil pisau ni. Jadi kita nak pakai ujung ni ya. Bukan pakai semua tu, pakai ujung tu ya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok saya tunjuk. Jadi dia ada bacaan dia, tapi hari ni saya tak ajaklah bacaan. Saya ajak cara nak iris dulu lah. Tuan-tuan bismillah jugalah. Walaupun saya tak ajak bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pisau ni tuan-tuan kena ingat ni. Pegang pisau ni macam ni. Pisau yang kita dah kepak. Dan kita pegang 3/4 dia punya batang ni. Macam tu. Kemudian kita letak tangan kita ni, jari hantu kita ni. 2 jari ni, ibu jari dengan jari telunjuk ni pegang pisau. Belah kanan. Kalau dia kidal, dia pakai belah kiri lah. Tapi saya sarankan biarlah kita gunakan tangan kanan sebab tangan kanan ni berkat. Pegang 2 jari ni sebagai tongkat dia. Kita nak belajar mula iris tu esok dah pandai tak ada pakai tongkat lah. Dah pandai berjalan tak ada pakai tongkat lah. Tak pandai berjalan lagi kena pakai tongkat lah sebab jatuh. Pisau macam tu juga kena pakai tongkat dia. Jadi jari hantu ni sebagai tongkat dia, tak mau bagi kita iris lajak. Jadi bila kalau kita tak ada tongkat, kita tak nak agak dia tak pandai lagi. Mungkin takut terdalam. Jadi dengan ada tongkat ni untuk memudahkan kita iris dah. Tuan-tuan tengok kan. Kita tok ya. Tok pisau ni bagi kena buah tomato tu. Tok. Tuan-tuan tekan, tuan-tuan tarik sikit ya. Tarik sikit. Tok macam ni. Tok, tarik. Jadi kalau tuan-tuan tekan dalam, nak tahu dalam tak dalam, dia akan keluar ayak. Kalau dalam, dia akan keluar ayak. Kalau tak dalam, dia akan nampak garisan saja. Tuan-tuan praktis dulu. Ringan tangan untuk iris dia. Tok, tekan. Tok, tekan. Buatlah jarak di antara satu irisan tu lebih kurang dalam orang kata 2-3 batang lidi lah, ataupun 3 batang lidi, ataupun 2 batang lidi jarak dia. Praktis tu. Buat itu ni yang paling mudah. Kalau tuan-tuan tekan dalam, selepas tuan-tuan dah mahir dah iris cara iris ni,
barulah kita iris yang pertama, kita iris di badan kita. Mula-mula kena buat tomato tu. Kita tak boleh, ustaz iris kat orang, tak boleh. Kita tak boleh iris kat orang lagi. Kalau kita iris kat orang, sedap lah orang yang kena iris tu. Kan? Kita tak boleh nak agak lagi. Jadi kita kena praktis di tangan kita atau di badan kita. Kita iris di tangan kita dulu. Kalau kita iris dalam, kita yang sakit. Baru kita, dalam ni sabit sakit. Jadi kita boleh tahu balance tangan kita. Irisan dia nipis saja, tak sikit je. Tak luka, tak masuk dalam pun, dia atas kulit saja. Kita kena faham, irisan mata pisau bekam tu, iris atas kulit. Dia tak kena isi. Tapi kita dengar sekaya, pisau. Dia dengar jarum, dia kata, tak seni, belahai jarum tu dalam. Dia tak boleh, bila dalam, dia kena isi. Itu yang tak boleh. Kita kena ingat darah kotak ni dia ada di bawah kulit. Dia tak ada dalam isi. Dalam isi tu darah ada. Itu kena faham. Banyak orang nak, ustaz, lama-lama darah kami habis ya. Iris ni keluar darah. Tak. Kalau darah kotak tak ada, tentu dia takkan keluar, tuan-tuan. Ada orang kita bekam, kita iris lah. Dia tak keluar darah. Kecuali kita iris dalam, dia kena isi, dia akan keluar darah elok. Tapi kalau diiris, diiris atas kulit, insya-Allah. Itu kaedah pertama. Irisan ni kita praktis di bawah tomato tadilah, macam saya tunjuk tadi. Tak kena tarik. Tarik lebih panjang sikit. Jadi cara tarik itu pun kita kena ingat ada bacaan dia, kita kena tungkat lidah di langit. Itu cara dia. Bacaan dia macam mana nak panggil darah tu kena panggil. Dia tak boleh main tu, kita nak panggil dia, nak tepuk dia macam mana, nak panggil darah kotak, darah zulumat tu keluar. Rohani dia sebenarnya apa dia bacaan dia, macam mana nak panggil dia main. Darah ni berdengar, dia makhluk Allah, dia keluar. Macam mana kita nak tepuk dia bagi jin-jin dia yang ada satu lari melintang bukang. Kalau tuan-tuan Allah buka kasyaf kita lah, kita boleh tengok lah macam mana jin tu bila kena tepuk dengan dia tengok alat bekam ni pun dia dah meraung dah, lari dia takut. Dan kita lari sudah, jin lari tak apa, hantu lari tak apa. Ni kita nak bekam tu. Ni mula-mula tuan-tuan praktis dia, iris di buah tomato dulu. Sampai cakap, insya-Allah minggu-minggu yang akan datang ni saya akan ajak bacaan dia, kaedah iris dia. Kaedah dia mesti menegak. Tuan-tuan tak boleh iris nelom-nelomnya tu. Dia mesti menegak semua. Menegak. Sebab apa menegak? Nanti saya akan jelaskan. Dia ada makna dia. Dia bukan kita boleh iris bekam kita, iris saja. Dia iris dia tu ada makna dia. Makna tu sirat dalam makna makrifat dia ada. Kita dah masa dah berapa dah. Dah sejam dah. Lawak cakap dah lawak tuan-tuan. Jadi saya pun limit mengajar ni hanya sekat sejam saja. Lebih kurang 40 minit, 50 minit dah saja cakap. Macam-macam. Jadi nak habis tuan-tuan bayangkanlah. Rukun makrifat ada 17. Lepas tu dalam rukun makrifat tu ada rukun Nur Muhammad ada 17. Lepas tu rukun roh pula, kuasa roh ada 17. Nak habis ni tuan-tuan kena sabar lah. Saya pun kalau nak pergi pederai tu, tuan-tuan tak dapat apa pula nanti. Nak bagi tuan-tuan faham betul-betul. Ni kita nak belajar iris ni pun bukan senang. Jadi tuan-tuan selepas pandai dah iris betul-betul tadi, tuan-tuan irislah di tangan tuan-tuan ataupun di mana-mana lah, di kaki ke, yang mana kita boleh iris. Nak iris pun nanti saya ajak cara duduk macam mana nak iris. Tapi lah iris bagi menegak dulu. Iris menegak, pergi cari pisau pelit, iris menegak. Kalau kita iris dalam, tangan kita sakit. Kita sakit. Jangan duk iris orang, pergi panggil orang iris, tak boleh. Lagi saya kata jangan iris orang dengan pastikan tuan-tuan memang dah arif dah irisan-irisan tadi. Jadi saya rasa agak lama saya dah bercakap sejam lah. Saya masa cakap kan. Nambah yang ke depan lagi banyak lagi kita nak keluar. Ni lepas habis bekam belajar jamaah marifat ni, kita nak belajar pula cara kalau Allah panjang umur saya, Allah pun panjang umur tuan-tuan, kita belajar cara nak merawat penyakit-penyakit, macam mana nak rawat orang kena sihir, macam mana nak rawat orang kena kanser, keciman darah tinggi, macam mana nak rawat orang tak ada anak, menggunakan bekam ni. Di samping macam bekam ni saya akan ajak lah herba-herba yang pakai dalam rawatan penyakit tadi. Jadi tuan-tuan insya-Allah, jadi saya harap tuan-tuan mudahan tuan-tuan berjaya semualah. Jadi saya rasa maaflah mengambil masa tuan-tuan selama sejam lebih kurang. Tuan-tuan terpaksa duduk tunggu depan saya. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan sabar, Allah panjang umur saya, kita dapat belajar sampai habis. Ilmu ni sangat bermanfaat tuan-tuan. Kalau tak belajar ni sayang, rugilah kan.
Saya pun anak-anak saya semua saya ajak bekam bila kecil lagi, saya suruh mereka bekam lah, belajar pegang pisau tu apa semua kan. Mereka pun alhamdulillah anak saya ni semua dah boleh kita cakap lah, boleh dah lah. Kecil-kecil walaupun umur 10 tahun pun dia berani lah. 7-8 tahun anak saya ni 7-8 tahun pun dia pada pandai lah bekam daripada bekam mak mereka, bekam saya lah. Jadi harap tuan-tuan banyak praktis. Dia kemahiran tu akan datang kalau kita rajin praktis. Dia takkan pandai ngeri tak. Ilmu hijamah ni dia kena kita ngeri. Lepas tu untuk dapat aura dalam kita berbekam nak dapat marifat ni, kita kena ada amalan-amalan dia. Nanti saya cerita nanti ni insya-Allah. Depan tuan-tuan ni ada kitab yang saya tulis lah tentang untuk kita bila nak berubat, apa kita nak terlibat dalam hijamah ni, ada kitab ni saya tulis. Nanti insya-Allah kalau tuan-tuan nak dapat kitab ni boleh dapat lah. Kitab yang saya tulis untuk kita, dia panggil benteng diri. Siapa mengamal ni insya-Allah kalau rasa kan, insya-Allah ni kitab ni lah diguna untuk dalam bidang perubatan sufi nanti insya-Allah, no? Jadi saya rasa cukup lah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat temu dengan minggu depan yang sama, hari Jumaat lebih kurang pukul 9 malam. Nanti kita akan masuk bab ketiga ni. Saya nak kupas tak habis banyak ada banyak saya nak kupas. Jadi mudah-mudahan kita dapat cerita semua lah. Cuma saya bagi intro apa yang akan kita belajar. Jadi saya harap tuan-tuan dapat praktis lah. Jadi kalau ada tersilap kasar bahasa, tersinggung perasaan tuan-tuan, saya minta maaf. Tak terlintas hati saya untuk nak menyakiti siapa-siapa pun. Bagi saya sangat kasih kepada tuan-tuan semua. Selalu doa saya pun saya sebut, Ya Allah, bagilah aku dapat berkasih sayang dengan semua orang Islam dan orang yang bukan Islam. Moga-moga dengan eratnya perhubungan ni Allah mudah-mudahan kita dapat kerajaan Allah. Jadi yang pun maaf, tak maaf banyak-banyak pada tuan-tuan semua. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kelemahan peribadi saya sendiri. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.